Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita dah masuk minggu yang baru dan topik juga topik yang baru. InsyaAllah kita akan bincangkan tentang konsep syarikat dalam Islam. Okey, dalam topik ini kita akan go through lah segala yang berkaitan dengan syarikat. Kalau tengok dalam course outline ada beberapa topik kan, sampai kepada perakaunan modal dan perakaunan untung rugi. Jadi semua kita cover sekaligus je, insyaAllah. Mungkin ambil masa 2 minggu, 2 minggu setengah. Kita tengok macam mana. Okay, so untuk topik ini kita akan cover beberapa perkara. Yang pertama, definisi, biasalah, definisi syarikat, dalil syarikat, asas syarikat. Lepas tu kita akan tengok kepada pembahagian syarikat, amlak atau uqud. Seterusnya pembentukan syarikat dalam Islam, ada pihak berkontrak, perkara kontrak, penawaran dan penerimaan. Seterusnya konsep dan perakaunan modal, dan akhir sekali konsep keuntungan dan kerugian. Ini kalau tengok dalam course outline memang cover beberapa topik lah. Ada 5 topik kalau tak silap. Dan topik-topik ini juga di cover dalam kertas kerja kan. Okey, jadi insyaAllah yang buat assignment kertas kerja tu nanti boleh berkongsi lah dengan kawan-kawan supaya kita sama-sama belajar lah apa yang hasil dapatan yang kita buat tu lah kan. Okey, so mula okey. Yang pertama, pengenalan definisi syarikat. Syarikat dalam konteks perdagangan membawa maksud penggabungan antara harta dan tenaga manusia. So ada dua di situ, harta dan tenaga. Okey, so ini termasuk dalam maknanya dalam Islam kita letak ini dalam bidang muamalat kan. So asas-asas dalam ini terlibat dalam kegiatan muamalat lah, makna hubungan antara manusia dengan manusia lah juga sebenarnya kan. Bila kita berniaga ni atau syarikat ni ada aspek hubungan antara manusia dan manusia di situ. Okey, so Islam telah menggariskan asas muamalat dalam kegiatan muamalat. Syarikat tidak terbentuk kecuali dengan adanya perjanjian antara dua orang atau lebih. Okey, dan disebabkan ada hubungan antara manusia dengan manusia di situ, ada keperluan kontrak di situ, ada keperluan perjanjian di situ, maka ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh Islam. Okey, dari segi bahasa, syarikat adalah pencampuran atau al-ikhtilaf, iaitu pencampuran harta yang dimiliki oleh dua orang hingga tidak lagi boleh dikenal pasti antara perbezaan antara keduanya. Okey, so dari segi istilah pula ialah dua orang atau lebih yang mengikat perjanjian perkongsian. Dia boleh dua orang atau lebih yang mengikat perjanjian perkongsian untuk menjalankan suatu projek perniagaan atau pelaburan di mana mereka sama-sama bersetuju menyumbangkan modal dan berkongsi untung rugi. Okey, so ini definisi istilah syarikat daripada perspektif Islam. Tapi kalau kita tengok, kalau kita nak buat pembentukan syarikat, ini dalam konteks Malaysia, pembentukan syarikat, kita boleh juga buat syarikat individu kan. Maknanya kita boleh register syarikat as individu. Dia dipanggil enterprise kan. Enterprise boleh individu kan. Tapi kalau sirian berhad dan sebagainya, itu perlu ada partnership lah kan. Perlu ada orang yang kedua atau yang ketiga dan sebagainya. Okey. Antara dalil untuk syarikat atau persetujuan kontrak inilah. Okey, contoh daripada surah Sad ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhuhum 'ala ba'din innal ladzina amanu wa 'amilus solihati qalilan ma hum wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anaba. Nabi Daud berkata, sesungguhnya ia telah berlaku zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu sebagai tambahan kepada kambing-kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bergaul dan berhubungan dalam berbagai lapangan hidup, setengahnya berlaku zalim kepada setengahnya yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sedangkan mereka amatlah sedikit. Kan? Maqalilum mahum. Okey. Dan Nabi Daud setelah berfikir mengetahui sebenarnya kami telah mengujinya dengan peristiwa itu. Lalu ia memohon ampun kepada Tuhannya sambil merebahkan dirinya sujud serta ia rukuk dan kembali bertaubat.
Okey.